رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله. الحمد لله ثم الحمد لله. Alhamdulillah khutul iman, kita sambung majlis ta'lim kita. Kita sampai muka surat 169, iaitu tajuk kita hari itu yang ke-24 25, iaitu munculnya kemusyrikan pada umat ini. Di antara tanda hari kiamat yang kecil, kemusyrikan akan sentiasa ada di berbagai negeri. Benarlah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazhabu al-lail wan nahar hatta ta'budu al-latu wal uzza. Faqalat Aisyah ya Rasulullah, in kuntu azunnu hina anzalallah هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تمًا. قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلب مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. Nabi bersabda tidak akan hilang malam dan siang sehingga Lata dan Uzza kembali disembah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku mengira bahawa ketika Allah menurunkan ayat, dialah yang mengutuskan Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik benci. Surah Saf ayat 9. Nabi kata semuanya telah sempurna berakhir. Beliau bersabda sesungguhnya hal itu, kemusyrikan akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian dia mengutus angin yang lembut, lalu mewafatkan setiap orang yang memiliki keimanan sebesar biji sawi dalam hatinya. Sementara orang yang tidak memiliki kebaikan akan tetap ada. Selanjutnya mereka kembali pada agama nenek moyang mereka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini hadis Aisyah cerita, Nabi sebut tentang benda-benda syirik ini akan ada di akhir zaman. Aisyah kata, bukankah Allah telah turunkan ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq? Bukankah Allah telah mengutuskan rasulnya dengan agama dan dengan petunjuk dan agama yang benar, dan Allah zahirkan agama yang benar ini semua sekali, walaupun orang musyrik, orang yang syirik pada Allah tak suka. Nabi kata demikian itu sempurna, telah pun sempurna, semuanya telah sempurna. Nabi kata besok tanda kiamat akan ada benda syirik, Allah akan mematikan orang-orang beriman yang ada dalam hati dia, walaupun seberat biji benih iman, Allah matikan dia, sehingga di atas dunia ni tidak ada melainkan orang-orang yang tidak ada kebaikan padanya, dan mereka akan kembali kepada agama nenek moyang mereka. Allahu Akbar. Tu kita kata pakcik, kita kata apa? Kalau dalam satu rumah tu sampai tak ada orang semayang langsung,
Dia punya merepek itu jauh sangat lah. Kalau adik-beradik itu 12 orang sampai seorang semayang, dia lain. Sampai 12 semua makan tangan kiri, dia nak merepek jauh lebih lah. Tapi kalau 12 itu seorang makan tangan kanan, seorang tutup aurat, at least agama tu ada. Ni sampai semua tak boleh baca Quran, dia nak merepek lah. Bentuk-bentuk kemusyrikan sangat banyak. Tidak terbatas hanya menyembah bebatuan, pepohonan dan kubur saja. Bahkan sampai kepada menjadikan taghut, orang yang disembah dan dia redha. Dia boleh pergi sampai tahap macam tu, taghut. Bukan kata sembah ni sampai orang disembah sebagai ilah, yang disembah selain Allah Ta'ala. Mereka membuat syariat sendiri, mewajibkan manusia untuk mengambil hukum darinya dengan meninggalkan syariat Allah. Dengan itu, mereka telah menempatkan diri mereka sebagai ilah bersama Allah dan mensucikannya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai ilah selain daripada Allah. Maknanya adalah mereka telah menjadikan ulama dan ahli ibadah di kalangan mereka sebagai ilah yang membuat hukum bagi mereka, dan mereka mengikutinya dalam segala hal yang mereka halalkan apa yang diharamkan Allah, dan yang mereka haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Jika hal ini hanya dalam hal menghalal dan mengharamkan, maka bagaimana pula orang-orang yang melemparkan, membuang ajaran Islam dan memeluk faham-faham menyimpang dan yang sesat seperti sekular, komunis, sosial, nasionalisme, kemudian mereka mengaku sebagai kaum muslimin. Ini di antara benda-benda yang akan ada di akhir zaman. Quran sebut sepatah aja nah, ayat 31 surah Taubah. Quran kata ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah mengambil ahbar dan ruhban. Ahbar dan ruhban, orang alim mereka dan padri-padri mereka, rahib-rahib, orang yang duduk dalam gereja lah. Arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Ayat ni Nabi baca dekat siapa? Dekat Adi bin Hatim. Adi bin Hatim, betul, dia kata, ya Rasulullah, kami tak pernah pun sembah padri-padri kami. Nabi kata, bukankah apa yang mereka halalkan kau terima, apa yang mereka haramkan kau terima? Dia kata yang tu ada. Nabi kata yang inilah maksud dia, kamu menyembah selain daripada Allah. Banyak baca kalau yang ni, banyak akhir zaman. Kadang untuk guru boleh buat tu, boleh buat ni. Dalam agama kita kena banyak kan. Kata tak boleh, tak boleh. Ikut ajaran tu, ikut ajaran ni. Ya subhanallah. Banyak dia kata, sebagai contoh dia kata sekularisme, komunisme, sosialisme, nasionalisme, semua duk main lagu tu. Komunis, sekular. Yang agama sama tu dia panggil apa? Fahaman agama liberalisme sama. Baik, itu yang ke-26, 25. 26 di antara tanda kiamat kecil ialah maharajalelanya perbuatan keji, pemutusan silaturahim dan jeleknya hubungan bertetangga. Ini juga di antara tanda kiamat yang kecil. Imam Ahmad dan Al-Hakim meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta yazhara al-fahshu wat-tafahushu wa qati'atur rahim wa su'ul mujawarah. Nabi bersabda, tidak akan tiba hari kiamat sehingga banyak perbuatan dan perkataan keji, permutusan silaturahim
dan jeleknya hubungan bertetangga. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah perbuatan dan perkataan keji banyak. Al-fahsyu, perbuatan-perbuatan yang keji. Wat-tafahush, cakap-cakap keji. Mungkin kawan tu nasihat kat dia tak mau dengar, dia cakap bahasa-bahasa yang tak elok dia keluar. Dan pemutus silaturahim, memutuskan rahim. Dan Nabi kata su'ul mujawarah, buruknya hubungannya, sangat buruk dalam bertetangga, berjiran. At-Tabrani meriwayatkan dalam Al-Awsat daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyratis sa'ah, min asyratis sa'ah al-fahsyu wat-tafahhushu wa qati'atur rahmi. Nabi kata di antara tanda hari kiamat adalah perbuatan dan perkataan yang keji dan kotor serta pemutusan silaturahim. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna baina yaday sa'ah qat'ul arham. Sesungguhnya menjelang terjadinya kiamat ialah pemutusan silaturahim. Silaturahim akan diputuskan. Nanti orang yang bercakap keji ni, orang yang start bercakap tak elok, buat tak elok ni, dia bukan start daripada orang tua, dia akan start daripada budak kecil. Budak kecil dia start maki orang, budak kecil dia start panas baran. Ini semua tanda-tanda hari kiamat. Apa-apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi SAW telah terjadi. Kekejian menyebar di sebahagian besar kalangan manusia. Mereka tidak peduli terhadap perkataan yang mengandung dosa yang mereka ucapkan. Juga tidak peduli terhadap akibat siksa yang sangat pedih atas perbuatan tersebut. Hubungan kekerabatan diputuskan. Seseorang tidak menjalin kekerabatan dengan kerabatnya. Bahkan di antara mereka terjadi saling memutuskan silaturahim dan saling memusuhi. Hal itu terus-menerus terjadi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sementara mereka berada di satu daerah. Mereka tidak saling mengunjungi dan tidak saling menjalinkan kekerabatan. Tidak diragukan bahawa hal ini disebabkan lemahnya keimanan. Sesungguhnya Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk saling menjalin hubungan silaturahim dan memberikan peringatan agar tidak memutuskannya. Silaturahim di sini maksud dia apa? Adik-beradik keluar satu rahim. Lepas itu bila Nabi cerita pada Khadijah, Jibril mai kat dia, benda pertama Khadijah kata, innaka tasilur rahim, kau ni Muhammad orang yang menghubungkan silaturahim, maka Tuhan tidak akan menginai engkau. Itu kelebihan silaturahim. Nabi SAW bersabda, innallaha khalaqal khalqa hatta iza faragha minhum qamatir rahim faqalat هذا مقام الأعد من القطيعة قال نعم أما ترضين أن تصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذاك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah menjadikan makhluk hingga ketika selesai dari menciptakan mereka, rahim kekerabatan berdiri. Seraya bertanya, apakah ini tempat
orang yang berlindung padamu dari memutuskan hubungan rahim? Allah menjawab, betul. Senangkah engkau jika aku berbuat baik pada orang yang menghubungkanmu dan aku berbuat tidak baik pada orang yang memutuskanmu? Rahim berkata, tentu saja. Mereka berkata, itulah bahagianmu. Allah berkata, itulah bahagianmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mahu, bacalah firman Allah, maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan membuat kerosakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengaran dan dibutakan penglihatan. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Dari hadis ni kita nampak dahsyat. Bila Allah buat semua, Allah buat perkataan rahim tu, Allah Ta'ala buat hubungan rahim tu. Pasal tu tempat mak kita simpan kita dipanggil rahim, dan tak ada bahasa lain lah. Tak ada bahasa lain kita panggil macam mana? Kita panggil rahim lah. Kita duduk situ dengan kasih sayang, rahim. Maka Allah bila buat semua ni, Allah kata, Allah bahagikan orang baik-baik macam ni, orang tak baik macam ni. Maka Allah kata kepada rahim, dan rahim, silaturahim itu kata kepada Allah, beginikah cara kau membalas orang buat baik dan orang buat jahat? Allah kata, ya. Siapa yang menyambung kau, aku beri kehidupan pada dia. Siapa yang memutuskan kau, aku turunkan bala pada dia. Maka silaturahim dengar lagu tu, dia kata ya, dia kata betul, kami setuju. Maka Nabi kata, kalau kamu nak tahu benda ni lebih panjang, Nabi kata, bacalah surah Muhammad ayat 22 sampai 24. Ayat 22 sampai 24 tu Allah bagi tahu apa? Allah kata, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Allah kata, sekiranya kamu ni ada kuasa, adakah kamu akan melakukan kerosakan di bumi dan kamu akan memutuskan silaturahim? Maka Allah kata, laknat turun dalam hidup kamu kerana kamu buat demikian. Bagaimana bentuk laknat tu? Fa asammahum wa a'ma absarahum. Laknat dalam bentuk Allah bagi depa ni pekak dan buta. Allah bagi hati mereka ni tak berfungsi, mata mereka tak boleh ambil pelajaran. Pakcik bayang kalau macam tu masyarakat, apa akan jadi? Allahu Akbar. Dahsyat kan? Allah akan laknat. Allah tanya pada orang yang berkuasa ni, dua benda. Allah kata, hang nak buat dua benda ni ke? Yang pertama, antufsidu fil ardi, kau nak buat rosak atas muka dunia. Dan yang kedua, adakah kau akan putuskan silaturahim? Kalau buat juga lagu tu, bala akan turun, laknat akan turun. Individu yang buat tu, pertama sekali Allah Ta'ala akan bagi kepada dia apa? Allah Ta'ala akan pekakkan telinga dia. Dia tak boleh dengar nasihat. Dan mata dia tak boleh mengambil pelajaran. Dan ayat ni dia start dengan apa? Fahal asaitum in tawallaitum. Start dengan kuasa atas muka dunia. Jadi kita boleh bayang, pakcik, kalau pemimpin mula pekak telinga dan buta mata hati, apa akan jadi dengan rakyat? Dan itu punca dia. Allah Ta'ala kata dua, antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Dia tak boleh dengar apa. Lepas tu Allah kata, afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah tidak mereka mahu mentadabbur Al-Quran? Ataupun memang hati mereka telah terkunci. Memang terkuncilah dengan dua dosa besar ni, kerosakan dan memutuskan rahim. Dan tak tenang pun orang putus silaturahim ni, orang buat jahat ni tak tenang. Bohong Pak Mik. Boleh duk pakai jubah, pakai serban ni kira uniform je Pak Mik. Bohong. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Nabi bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Ini hadis Muslim. Tak masuk syurga orang yang putus silaturahim.
Jadi ulama kata yang tak masuk syurga ni cuma syirik, dia orang kafir. Macam mana orang yang putih rahim tak masuk syurga? Ulama tafsir kata dia masuk neraka tu punya lama macam tak keluar dah. Tarikh dia masuk tu punya lama sampai ahli syurga pun lupa kat dia. Macam tak keluar dah. Tapi dia keluar. Tapi punya lama bakmi macam tak keluar. Sampai kalau orang sembang-sembang, orang kata dia tu lagu mana, tak ada harapan lah. Hanya Allah saja yang tahu bila dia akan keluar. Adapun tentang jeleknya hubungan bertetangga, maka sangat penting untuk kita bicarakan. Betapa banyak seseorang yang tidak mengenal tetangga dia sendiri, tak pernah memperhatikan keadaannya untuk memberikan bantuan ketika dia memerlukan. Bahkan sebaliknya, dia selalu mengganggunya. Nabi SAW telah melarang menyakiti tetangga. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu." Nabi kata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Kadang bukan nak sakiti Pak Mik, kadang-kadang pattern rumah orang buat saja bagi berkelai. Pattern rumah dengan privacy tak ada, dengan bata-bata belong Pak Mik dia buat. Dia tu ketuk apa? Dengar sama kita. Kita nak larang sampai dia tak dengar radio langsung, tak mana sabar. Tapi dia buka radio sampai kita tak boleh nak buat apa. Ha? Orang atas gedebung nak tak sakit hati ya. Kadang dia buat taman, dia buat saja, dia buat taman, nak parking tak boleh. Satu kereta masuk dalam pagar Abang Mek, lagi satu kereta in between pagar kita dengan pagar jiran. Jalan sempit. Ini masalah kianatnya pemaju-pemaju yang tak ada iman ni buat rumah. Saja dia buat rumah begitu. Rumah flat naik besar-besar, parking semua tepi jalan. Saja dia buat, dan dia jual parking sampai 20,000, 30,000. Dan ini semua melibatkan kerajaan lah. Kerajaan jual tanah, mungkin dia beli tanah tu mungkin mahal, tanah tu mungkin tak cukup, dia habis apa agak, dan tidak ada pemantauan. Kesemua dia mengarah kepada hidup benci-membenci. Kita dah start benci dah, tak kenal pun orang tu. Tapi bila hingga duk parkir rumah kita, kita nak keluar duk pin kat dia 2-3 kali, benci tu mai. Tengok kehidupan kita ditanam bermusuh macam tu. Nabi SAW memerintahkan agar berbuat baik pada tetangga. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Siapa boleh buat baik pada jiran, memang dia untung. Kadang-kadang dia tak terima kasih kat kita pun kita nak jadi bosan Pak Mik. Bukan minta dia terima kasih, tapi dahlah serai kita dia ambil. Kok nak masuk hantar seminggan pun dah Pak Mik. Dah lah hidup macam tu kan. Kita pun jadi boring macam mana nak buat. Tapi betul Nabi kata, "Falyuhsin ila jarihi." Siapa boleh buat baik pada jiran, Nabi kata tanda dia ada iman pada Allah dan hari akhirat. Hadis ni umum hadis ni umum, termasuk jirannya yang kafir. Falyuhsin jarahu. Maknanya di atas benda baik kita buat pada dia. Di atas benda baik Maknanya benda di sini benda bersifat apa orang panggil human nature. Hak asas manusia lah kan, human. Bukannya melibatkan apa-apa. Dia susah minta tolong, dia nak itu, dia nak ini, buat baik pada jiran. Dan Nabi SAW bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarithuhu." Nabi kata sentiasa Jibril alaihi salam memberi wasiat padaku tentang tetangga sehingga aku mengira bahawa dia membawa perintah dari Allah untuk menjadikan tetangga sebagai ahli waris.
Jibril punya duk bagi nasihat buat baik pada jiran, sampai Nabi kata, cara Jibril duk bagi nasihat ni, jiran ni masuk dalam pesaka ke? Punya suruh jaga mitara tu. Benda ni kita kata apa? Benda ni dia kena pergi two way, dia tak boleh one way. One way kita jadi fed up. Kita aja duk. Kadang bukan orang-orang jauh Pak Fir. Kita dengan kak kita, dengan abang kita, macam tu juga. Hingga kita duk pergi ziarah rumah dia, dia tak main rumah kita langsung, kita nak terasa juga. Itu dah raya, bila raya mak ayah semua pergi rumah kak paling besar kan. Okey lah raya. Tapi tak raya ni pun sampai dia tak main rumah kita, kita duk pergi rumah dia, kita tak pergi pula, dia kata pula amboi hang tak main langsung kita mula nak suruh. Hingga aku duk pergi rumah hang tak main rumah aku ada apa, hang pakai susuk ke? Tak boleh langkah rumah aku saka keluar ke? Bila kata lagu tu mula kita nak pergi rumah dia tak seronok dah lah. Ini masalah, dia kena two way, dia tak boleh, akhlak dia two way, tak boleh one way. One way ada pihak akan jadi mangsa. Lepas itu Nabi kata, man kana yu'minu billah, kekuatan dia beriman pada Allah dan hari akhirat. Kalau kita boleh buat satu hala balik sana tak buat baik pada kita, Nabi kata memang hang kena beriman sungguh dah pada Allah. Baik, yang ke-27, orang tua berlagak seperti orang muda. Pak Amir. Tanda hari kiamat. Orang tua berlagak sebagai orang muda. Ada rupanya. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu qaumun yakhdibuna fi akhiriz zamani bisawadi kahawasilil hamami la yarihuna rihatal jannah. Nabi bersabda, akan ada di akhir zaman satu kaum, yang kaum itu Nabi kata menyemir rambut mereka dengan warna hitam bagaikan dada burung merpati. Mereka tidak akan pernah mencium bau syurga. Itu dia pakcik. Apa yang diungkap dalam hadis di atas telah terjadi pada zaman sekarang. Telah tersebar di antara kaum apa? Pria. Kaum pria. Kaum lelaki ni. Silap baca, ingat apa-apa ini tanam buah pria. Mereka menyemir janggut juga rambut dengan warna hitam. Yang nampak bagi kami, kata dia, wallahu alam, sesungguhnya sabda Nabi, kahawasilil hamam, seperti dada burung merpati, adalah serupa dengan keadaan sebagai kaum muslimin pada zaman sekarang ini. Anda bisa mendapati mereka memperlakukan janggut mereka sendiri seperti keadaan dada burung merpati. Mereka mencukok sisinya dan membiarkannya ada di bawah dagunya, kemudian menyemirnya, mewarnakannya dengan warna hitam, sehingga jadilah dia seperti dada burung dara. Wallahu ta'ala alam. Itu pandangan tuan kita lah. Kalau melihat kepada hadis ni, depa ni pasal apa depa hitamkan rambut depa dan janggut depa? Kalau ditengok pada keadaan hadis ni, dia ni Pak Mik, dia benci dengan warna putih ni. Dia benci. Bila Allah buat umur dia berubah, akan ada perubahan diri dia, dan dia pun tengok ada benda-benda mula dia terhad nak buat, dia benci. Dia benci. Bukan hak ni bukan masalah dia warna rambut. Hak ni masalah apa yang ada dalam hati dia. Dia tak boleh terima hakikat dia jenis berpoya-poya. Dia jenis hidup bangsawan kot. Kalau dah pergi campur dengan orang muda-muda Pak Mik, tiba-tiba putih belaka, dia tak boleh nak berdansa macam orang muda, dia jadi benci dengan diri dia. Apa ni semua dia tak suka, dia buat satu benda lain. Bila warna putih tu nak keluar, dia cepat-cepat hitamkan, dia tak mau tengok. Maka itu yang ada dalam hadis tu, itu yang ada. Kebencian dia tu.
Dia tak mau campur dia, melainkan dengan orang yang ragat-ragat ni. Orang muda ni pula di sini, kita kata orang muda ni bukan maksud dia bercampur dengan, dia tua bercampur dengan muda. Tidak. Muda ni dalam hadis ni simbol kepada apa? Kepoya-poyaan. Biasa Pak Mit 60 ni tak tergedik-gedik dah lah. Dengar radio pun klasik. Macam cara kita lah kan. Tapi hak duduk nak bubur jolok telinga tu kan, nak tergedik-gedik bawa kereta, muda lah. Jadi ni sebab kepoya-poyaan tu muda. Maka dia ni dengan umur dia tu, dia tak mau dah nak ke arah taubat, dia tak mau. Maka apa dia buat? Dia ubah hidup dia ke arah muda. Muda-muda yang poya-poya, muda-muda yang baik-baik dia tak campur. Muda-muda yang pergi semayang yang Nabi sebut dalam hadis kan, anak muda beribadat pada Allah, dia tak campur. Dia campur hak muda-muda jahat-jahat dia. Maka dia punya jiwa dia tu lebih kepada nak seronok. Maka sampai dia ubahlah. Bukan kata rambut, bahkan dia boleh ubah cipta Tuhan pada diri dia. Maka kerana itu Nabi kata dia tak akan bau syurga. Takkanlah kerana dai rambut tu tak bau syurga Pak Mik, tak mana sabar kan. Sebab dai rambut ni ada khilaf besar mazhab Syafi'i dengan mazhab Malik. Dai pasal apa, warna apa, adakah hukum mutlak haram, itu menjadi perbahasan. Jadi tak mungkin hadis ni terus bagi ancam masuk neraka. Ada benda yang dikhilafkan oleh para ulama. Tidak ni. Maka hadis ni menunjukkan sikap dia. Dia tak suka dengan takdir Tuhan tu. Dia tak boleh terima. Jangan tak larat Pak Mik kan. So dia kena ubahlah penampilan dia semua tu. Dan kita tengok pun tengok pun tak lalu Pak Mik. Kita pun tengok awak lah kontor jadi macam ni. Kita tengok Haji Bakir pakai lok pendek apa kita tak lalu dah Pak Mik. Kan anak dia tanya, bapak sejak mak mati tak pakai serban kan? Dia kata, dulu mak kau yang tolong ikat kan. Manja dengan bini dia tu. Bini dia tolong ikat. Bila bini mati dia tak tahu nak ikat. Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia tulis itu Ibnu, selalu kita dengar nama Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ni dia habaq sikit. Ibnu Jauzi adalah Al-Alamah Abu Faraj Abdul Rahman bin Ali Al-Jauzi Al-Qurashi Al-Baghdadi Al-Hambali. Dia mazhab Hambali. Pengarang karya-karya tulisan besar yang mencapai 300 karya tulisan dalam bidang hadis. 300 macam dia boleh tulis karya. Nasihat, ada buku nasihat. Tafsir, dia tulis apa? Bahrud Dumu'. Bahrud Dumu' apa? Ni apa? Lautan Air Mata Kecintaan. Ini jenis buku-buku nasihat pakcik sastra dalam bentuk cinta-cinta ni. Oh, dahsyat dia tulis. Dalam bentuk tafsir, sejarah dan lain-lain. Dia wafat pada tahun 597 Hijrah. Dia kata kalau nak tahu lebih banyak tentang Ibnu Jauzi ni, boleh tengok Bidayah wan Nihayah. Kita pun ada Bidayah wan Nihayah, boleh tengok. Ataupun boleh tengok kitab dia Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at ini kitab yang menceritakan tentang hadis palsu je. Dia tulis kitab tu. Di awal mukadimah kitab tu ada riwayat hidup dia. Ibnu Jauzi kata, bisa jadi bahawa makna tidak mencium bau syurga kerana perbuatan yang mereka lakukan, atau kerana keyakinan, dan bukan kerana semata-mata memakai apa kita panggil semir rambut ni apa? Dye. Melayu panggil apa? Pewarna. Dia Imam Ibnu Jauzi kata depa ni tak masuk syurga ni bukan masalah dye itu saja, tapi masalah keyakinan dia tu. Bisa jadi dye rambut itu menjadi ciri bagi mereka, sebagaimana kaum Khawarij adalah membotaki kepala. Baca tengok je. Walaupun pada dasarnya membotak rambut bukanlah sesuatu yang diharamkan. Dia tengok. Dulu botak kepala ni menjadi simbol orang Khawarij. Dia suka botak kepala. Dia bahkan dia botak kepala tu, dia nak habaq kata kita punya pahaman, ini tanda dia.
Itu yang saya kata sekolah-sekolah agama. Pasal apa nak ambil sistem botak kepala budak bila buat salah? Kenapa nak pergi hidupkan balik apa amalan-amalan Khawarij tu? Banyak cara lagi kita boleh nasihat budak kan. Ugut buang sekolah ke, ugut dia kena satu sampah, dia kena kutip sampah. Sekolah Cina pakcik, saya tengok di antara dia himpun kesalahan budak-budak ni. Dia himpun. Banyak budak-budak buat salah. Depa kena mai sekolah hari Sabtu, depa kena buat gotong royong di sekolah. Budak-budak bersalah ni, hari Sabtu depa kena mai sekolah. Orang lain tak mai, depa aja kena mai bakmik. Daripada tandas depa kena cuci sampailah sampah-sampah besar ni, plastik apa-apa depa kena kutip. Tak ada pun sekolah pun bersih. Budak pun dapat. Dia bakmik orang cuti dia mai, memang dia lihatlah. Dia betul-betul dia kena. Lepas tu dia nak buat salah, dia fikir tak mau orang lain semua duk mai, aku seorang-seorang kena mai, kena cuci jamban pula tak mau. Dia tak buatlah salah dah. Tapi mai kat kita ni macam nak kata makan belacan, orang lain makan belacan juga. Tak ada lah otak sembik metara tu. Mai kat kita kira fikir cara nak rotan, nak bagi pakai tudung, budak perempuan pakai tudung sebelah lain. Lepas tu duduk dalam kelas bagi semua orang ejek dia, bagi dia malu. Lepas tu potong pula rambut tak sekata. Tapi sekolah agama. Tengok. Ni dia beritahu. Lepas tu cuba tengok dia buat nota kaki sikit. Ni 252 tu dalam kitab Al-Mawdu'at dia kata, Ibnu Jauzi berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya sekelompok sahabat dan tabi'in mereka penuh dai rambut mereka. Tengok Ibn Jauzi kata. Itu yang kata khilaf antara Imam Malik dan mazhab Syafi'i itu. Di antara mereka adalah Al-Hasan, Al-Husain, Sa'ad bin Abi Waqqas. Demikian pula banyak dari kalangan tabi'in yang membotaki rambut mereka. Sebahagian memakruhkannya hanya kerana di dalamnya ada unsur penyamaran dengan Khawarij. Adapun jika mencapai derajat haram ketika tidak ada unsur penyamaan, maka pendapat itu perlu mendapat peringatan. Tidak ada seorang pun berpendapat demikian. Ya, demikian dia kata. Dalam masalah warna rambut dan botak kepala ni, di kalangan tabi'in pernah buat, tapi mereka buat pasal mereka sendiri nak buat lah, bukan pasal denda, bukan pasal mereka tu tasyabuh dengan Khawarij. Tidak, pasal mereka sendiri. Bila orang tua ni bakmik, dia suka pendek aja tak? Gatai rambut ni kita jadi dia gatai dah memang gatai tu duk ada dah. Dia campur lagi. Jadi kita botak rambut ni bukan pasal apa, pasal kita nak sendiri. Tak ada hubungan dengan denda, tak ada hubungan kerana kita nak menyamar diri kita dengan Khawarij, tak ada. Atas kita. Demikian juga warna rambut pernah dibuat oleh cucu Nabi, pernah buat. Bukan pasal dia benci kerana dia tua. Tidak. Tapi geng yang kita duk cakap tanda akhir zaman ni, dia duk dai rambut, duk buat perangai terangkat-angkat dengan orang muda ni pasal dia tak suka tua. Dan mereka botak kepala ni pasal apa? Pasal mereka nak habak kata kami ni satu kaum macam ni cara kami. An-Nawawi berkata, diharamkan memakai dai rambut berwarna hitam menurut pendapat yang paling benar. Dan ada juga yang menyatakan hukumnya makruh tanzih. Dan pendapat yang paling tepat kata tuan kitab kita tetap adalah haram berdasarkan hadis wajtanibus sawad, dan jauhilah warna hitam. Adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab dia dari Az-Zuhri berkata, dahulu kami mewarna rambut dengan warna hitam ketika wajah masih cerah muda, ketika wajah mulai kerepot dia kata, dan gigi telah pun rapuh tua, kami meninggalkannya. Ini Ibnu Hajar tulis dalam Fathul Bari. Artinya Ibnu Abi Az-Zuhri kata kami pernah buat masa muda, masa tua ni biarlah ada uban pula dah. Jadi maknanya perbuatan tu bukanlah haram mutlak. Haram dia bersyarat. Pasal apa? Dulu kan mai kita ni alhamdulillah lah, kita suka kerja-kerja rumit. Kita pergi bincang kalau dai rambut dia mandi wajib sah ke tak sah, ayak tu kena dak ayak ke, kena rambut, ain rambut tu kena dak, alhamdulillah.
Kerja kita ni macam profesor, teliti macam. Albani berkata yang jelas bahawa Zuhri tidak mengetahui sama sekali adanya hadis mengharamkannya. Tu dia Albani kata. Albani kata Zuhri cakap lagu tu pasal dia tak tahu ada hadis melarang. Dia berpendapat hanya dengan perasaan sahaja. Bagaimanapun keadaannya, perkataan dan perbuatan seseorang bukanlah hujah setelah adanya sabda Nabi SAW. Jadi hadis terdahulu merupakan hujah yang membatalkan pendapat Zuhri juga lain-lainnya. Itu Albani punya pandangan. Tapi ala kulli halnya, orang yang paling dekat dengan Nabi pernah buat benda lagu tu. Hasan dan Husain, bermakna cucu dia. Jadi bermakna kita kata sikap yang kata dai rambut ni, ini semua mesti ada sebab kenapa dikaitkan dengan tak bau syurga tadi. Mesti ada pasal. Macam tadilah kalau ada orang kata dia nak pendekkan rambut, botak. Okey, dia nak cukur lincin. Okey, tapi dia kata kami kena cukur pasal bai'ah kami macam ni. Nak jadi pasal apa kena bai'ah dengan cukur rambut? Tak selesa, pendekkanlah. Bukan ada paksaan rambut panjang ke rambut apa, tidak ada. Kan sahabat Nabi yang kutu turun tu, Ka'ab bin Ujrah, kan dalam ihram Nabi kata kat dia, pergi potong. Dia tak potong rambut dia panjang Nabi, tapi potong nanti bayar dam. Pasal dalam keadaan darurat lagu tu. Silakan. Baik. Adapun penulis kitab kita ni, dia nak habaq kata dai itu haram. Nama je kata dai haram terus dia kata. Itu pandangan dia. Kami katakan Nabi SAW telah melarang menyemir rambut dan janggut dengan warna hitam. Warna hitam tak boleh dia kata. Pakai inai tak apa. Dijelaskan di dalam As-Sahih daripada Jabir bin Abdullah. Dia kata, utiya bi abi fuhaqah yawma fatahi Makkah wa ra'sahu wa lihyatuhu kathagamah bayadan. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. Nabi kata kepada Abu Quhafah didatangkan pada hari penaklukan Mekah dengan rambut dan janggutnya berwarna putih seperti pohon apa? Pohon sagamah. Di bawah-bawah tu dia kata, iaitu pohon yang sangat putih bunga dan buahnya. Ada juga menyatakan pohon yang sangat putih bagaikan salju. Kita kata pokok kabu, Pak Amir. Kabu tu bila dia pecah kan, putih je. Jadi rambut dia dengan janggut dia tu putih aku tu. Lalu Nabi bersabda, Nabi kata, ubahlah uban ini dengan sesuatu dan jauhilah warna hitam. Nabi kata putih sangat dia ni. Nabi kata bagilah pakai putih sangat. Nabi kata kan nak terlibat Fatuhul Mekah ni, warnakanlah, tapi tak usahlah pakai warna hitam. Jauhilah warna hitam. Jadi itulah yang menjadi khilaf para ulama. Menjauhi warna hitam tu pasal apa? Ada kata syabuh ataupun apa, ataupun Nabi nak bila satu jangan pakai warna hitam supaya itu menjadi perbezaan tentera atau apa. Itu satu perbahasan yang menarik di kalangan para ulama. Tapi An-Nawawi dia guna perkataan ni wajtanibu sawad, pakai hitam tak boleh, lain daripada hitam tak apa. Kalau inai pun pakai inai yang orang panggil inai apa, inai India. Inai kita merah kan Pak Mir? Inai tak apa. Baik, itu di antara tanda kiamat, kelakuan orang tua nak jadi orang muda. 28. Tersebarnya kebakhilan dan kekikiran. Tersebarnya kebakhilan dan kekikiran. Bakhil dengan kikir, apa beza dia? Kalau bakhil, kedekut lah. Kikir, saya ingat bakhil bahasa Arab, kikir ni bahasa kita kan. Tapi dalam hadis dia guna perkataan, satu bakhil, satu syuh.
Syuh. Ni kita tengok. Bakhil ni dia, bakhil Nabi kata siapa yang dengar nama aku dia tak selawat kat aku. Nabi kata dia bakhil lah. Kedekut lah. Maksud dia kedekut ni dia kira untung belah dia je Pak Mik. Tapi dia taklah sampai nak buat zalim ke orang. Bakhil. Nabi kata bakhil kan. Tapi syuh ni apa Pak Cik? Dia dekat dia ni dia tak bagi ke orang. Tapi dia akan bertindak sesuatu, orang kata macam dia nak defend diri dia, sampai pada peringkat dia buat naya ke orang, melampau. Ini adalah hadis Nabi panggil syuh. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, min asyrati sa'ah an yazhara syuhu, di antara tanda-tanda kiamat tersebarnya kekikiran. Dia kata syuh, bukan kata bakhil biasa-biasa ni, nak setakuk dah kata. Kalau orang tu minta juga, dia boleh pelempang orang tu. Diriwayatkan daripada beliau dari Nabi, daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda, yataqarrabu zaman wa yanqusul amal wa yulqa syuhu. Nabi kata zaman saling berdekatan, amal berkurang dan kikir dilemparkan ke dalam hati. Perasaan tu dicampak dalam hati, benci. Jenis harta dia nak keluar, dia benci. Diriwayatkan daripada Muawiyah, saya jumpa Pak Mik, pengalaman Pak Mik zaman muda kan, untuk makan. Kita tengok orang-orang ni macam mana, Allahu Akbar. Dia peruntukkan dalam hidup dia, derma tak ada lebih daripada RM5. Apa pun derma dia RM5. Itu peruntukan dia. Dia kalau dia keluar, dia pergi makan dengan suasana, ada dia makan dengan keluarga dia, dia hanya peruntukkan sekali dia boleh makan dengan keluarga dia RM25. So dia pun lagu nak kena tengok menu. Setiap order dia kira setiap, dia tulis bajet. Pengalaman lah saya jumpa orang lagu tu, alhamdulillah. Tapi tak mati lagi lah. Tak ada. Ya Allah. Itu buat apalah kita nak membazir dalam makan minum. Makan sedap pun kenyang juga, tak sedap pun kenyang juga. Itu ni semua nikmat dunia. Tak apalah kan. Kehidupan dia hari-hari macam mana akan ada? Saya tak tahu sangatlah. Yang saya jumpa pun masa makan aja. Takut dia bajet macam tu kot, dia ada simpanan yang tapi orang berada lah Pak Mik. Orang berada lah. Rumah elok, kenderaan pun lebih pada satu. Elok. Macam itu seksa dia. Kan? Jadi dia paling takut kalau macam ni lah, kalau kita jumpa dia, kita pergi makan dengan dia, paling takut lah. Dia takut lah tak ni. Wallahu ta'ala alam. Yalah, kalau sampai hidup dia sampai tak boleh seronok, tak tahulah adakah itu maksud dia tidak membazir, ataupun itu maksud dia sampai tak berdunia langsung. Kan? Mungkinlah satu orang dia boleh makan Pak Mik daripada pagi sampai malam, dia boleh makan nestum ke oat. Boleh lah. Tapi adakah semua orang boleh makan macam tu? Saya boleh makan lagu tu. Tapi saya nak buat peraturan dalam rumah, pagi-pagi kita makan oat, tengah hari kita makan nestum, malam kita makan buah. Anak saya dengan bini je lah. Pokok dia bukan pokok kita. Adakah itu nama dia jaga kesihatan? Makanan macam-macam pakcik kan, orang kena kanser dengan makan. So kita from now, so kita pun start makan oat malam-malam. Budak malam tak lena Pak Mik. Menderita lah, tengok bapak balik aja ketak. Bapak keluar aja pergi beli nasi lemak 5 bungkus makan. Adakah itu bahagia orang macam tu? Tapi saya kata Pak Mik, kedekut ni, kalau memang orang tu kedekut, bakhil, Tuhan akan rampai harta dia di luar jangkaan dia. Tuhan rampai, mesti rampai. Dan ini juga saya tengok pada orang yang sama Pak Mik, bila Allah rampai. Masa Allah rampai tu, dia duit dia keluar macam ayat terjun ni Pak Mik, dia pun tak sangka.
Dia pun tak sangka. Sebab apa? Tahu lah kalau lepas itu Nabi tengok Allah campak dalam hati. Dia bukan ada di kulit, di tangan. Dia penyakit dalam hati. Daripada Muawiyah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazdadul amru illa shiddah wa la yazdadun nas illa syuhha. Nabi kata segala urusan tidak akan bertambah kecuali semakin sulit, dan manusia tidak akan bertambah kecuali semakin kikir. Nabi kata masa-masa depan ni banyak urusan kita pelan jadi susah dan tak bertambah pada manusia yang kedekut-kedekut ni, melainkan dia tak sedar akan bertambahlah syuhha dalam hati dia tu. Kikir adalah akhlak tercela, dilarang oleh Islam. Islam menjelaskan bahawa siapa sahaja yang dijaga dari kikir jiwanya, maka sungguh dia telah berjaya dan beruntung. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Barang siapa dipelihara daripada kikir dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Nabi kata, jagalah diri kalian daripada kezaliman, kerana kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian daripada kikiran, kerana kikir telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Kekikiran itulah yang telah mendorong mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan apa yang diharamkan bagi mereka. Kami tengok yang Nabi kata syuha ni, penyakit kikir yang teruk ni, kita kata yang kronik ni, sampai peringkat apa? Safaku dima'ahum. Dia boleh tumpah darah orang kalau dia rasa orang nak ambil harta dia. Tak ambil bayang kalau kita duk makan macam ni, kita order semua kan, makanan mai, lepas tu dia tanya waiter tu, ni hak saya makan ni apa dik? Oh, dia nak asing dah. Waiter kata RM6, RM6.5. Dia bayar terus RM6.5. Dia duk rasa macam kita nak suruh dia tanggung pembayaran kita. Dia rasa lagu tu, maka dia bayar siap-siap. Kalau kita tolong bayar kat dia, dia renyih lah. Tapi kalau makan dengan siapa pun, dia akan panggil waiter, tanya berapa dik, dia akan order, dia letak duit sekali. Katalah kita pergi kata kat dia, kita kata, Allah, saya terlupa bawa baik duit, saya tolong bayar boleh tak? Merah muka dia. Pecik-pecik. Bukanlah mengumpat lah kan di belakang kan. Tapi inilah kebenaran hadis ni. Emosi dia akan terganggu Pak Mik, sampai kita dah tengok awak dia dah kulitin pasal apa. Dia boleh main kat kita, dia boleh kata, dia kata from now, dia kata kita tak kawan boleh tak? Saya tak suka perangai awak dah suruh saya bayar. Dia boleh habaq lagu tu cik. Betul Nabi sebut. Dia sampai peringkat memutuskan silaturahim. Kerana pada dia membaca makna jangan mubazir. Dekat tu dia baca. Tak apa. Baca nak. Dan sampai peringkat Nabi kata, kikir ni punya masalah, dia boleh menghalalkan benda yang haram. Ini dah terlampau kronik punya penyakit. Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, Abu Ali Qadhi Iyad berkata, mungkin saja kehancuran di sini adalah kehancuran yang dikhabarkan tentang mereka di dunia, kerana mereka saling menumpahkan darah. Mungkin pula makna kehancuran di akhirat yang kedua lebih jelas, dia kata. Al-Qadhi kata kehancuran akhirat lebih jelas. Bisa juga maknanya adalah menghancurkan mereka dunia dan akhirat. Boleh jadi rosak. Kita pun tak boleh kawan lama orang macam ni. Yang ke-29 dia kata banyaknya perdagangan. Yang ni kita tengok minggu depan. Dah start dah banyak orang berdagang. Hari ni apa cik?
6. Allahu Akbar. Saya ni 5.5 tak nak? 5.5. Nanti saya photostat lah buku tu tak ada lagi. Saya order. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Okey, 6 tu saya baca kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi. Kitab Al-Kabair tulisan Imam Az-Zahabi. Allah. Kita ada di mana? Ada rumah ustaz Ah, tak, kalau ada situ boleh kita foto sikit kat bawah ni. kat mana? Ada apa di bawah tu? Yang Haji Buya dokumen ni. Kat mana? Lain ni kan? Saya dah cari kita photostat tak tahu kat sini. Ada? Saya agak ada. Oh. Tapi saya pun tak pernah. Kalau ada kawasan sini, kalau tak ada kita sini tadi ambil terus ya. Ada lah. Tak bagi mudah lah. Allahu Akbar.